Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Kuasa Magnet. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kuasa Magnet ini terdapat pada muka surat 126 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.1 memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 5 ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan menggunakan kata hubung mengikut konteks mengenai kuasa magnet. Kedua, menulis 5 ayat majmuk berdasarkan kisah kuasa magnet yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 5 ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan menggunakan kata hubung mengikut konteks mengenai kuasa magnet. Kedua, murid berjaya menulis 5 ayat majmuk berdasarkan kisah kuasa magnet yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk jadual. Murid-murid, apakah kegunaan magnet? Ya, banyak kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, murid-murid dapat lihat gambar yang pertama di situ. Magnet digunakan dalam pembuatan tanda nama. Dan di situ, tanda nama tersebut dapatlah dilekatkan pada baju seseorang, iaitu namanya Nabila. Nabila dapatlah menggunakan tanda nama tersebut kerananya ada penggunaan magnet di situ. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan barangan perhiasan yang dilekatkan di mana? Bagus, yang dilekatkan pada peti ais. Maka di sini barangan perhiasan tersebut menggunakan apa murid-murid? Ya, menggunakan magnet. Sungguh cantik ya peti ais tersebut kerana dihiasi dengan barangan perhiasan yang diperbuat daripada magnet. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga di bawah itu menunjukkan dompet. Ya, dompet ini menggunakan apa? Menggunakan magnet juga ya murid-murid. Maka di sini dapatlah kita fahami banyak kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Mungkin ada lagi contoh-contoh lain bagi penggunaan magnet. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami proses pembentukan ayat majmuk dalam jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, kita lihat maklumat iaitu penerangan mengenai ayat majmuk di sebelah kanan itu yang diterangkan oleh Munsyid Cilik. Ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat terdiri daripada ayat-ayat yang mengalami peluasan dengan unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Maksudnya di sini murid-murid, dalam pembentukan ayat majmuk mestilah adanya peluasan subjek dan predikat. Peluasan subjek dan predikat ini berlaku apabila adanya
penggunaan kata hubung. Apakah kata hubung? Kata hubung di sini contohnya kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan. Oleh itu kita lihat contoh ayat supaya murid lebih memahami cara-cara pembentukan ayat majmuk. Kita lihat bilangan yang pertama, iaitu ayat tunggal yang pertama, kakak menyanyi di atas pentas. Ayat tunggal kedua di sebelah kanan itu, kawannya menyanyi di atas pentas. Kedua-dua ayat tunggal ini adanya maklumat yang sama, iaitu Cikgu Afan sudah warnakan perkataan tersebut dengan warna merah, iaitu menyanyi di atas pentas. Ada dua ya. Dalam ayat tunggal yang pertama ada, dalam ayat tunggal kedua pun ada. Kita lihat kata hubung di sebelah kanan itu menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Maka di sini kita mahu membentuk ayat majmuk. Oleh itu ayat majmuknya kakak dan kawannya menyanyi di atas pentas. Oleh itu Cikgu Afan hanya menggunakan satu sahaja maklumat. Ya, di sini iaitu maklumat menyanyi di atas pentas. Cikgu Afan tidak mengulang semula kedua-dua perkataan menyanyi di atas pentas. Cikgu hanya guna satu sahaja. Yang lagi satu Cikgu Afan gugurkan, buangkan. Faham ya murid-murid? Seterusnya kita lihat bilangan yang kedua, ayat tunggal yang pertama, kakak membeli hadiah. Dan kita lihat ayat tunggal yang kedua, hadiah diberikan kepada ibunya. Maka di sini kedua-dua ayat ini adanya maklumat yang sama, iaitu hadiah, iaitu Cikgu Afan sudah warnakan dengan warna merah, iaitu hadiah. Maka di sini adanya penggunaan kata hubung untuk di situ untuk apa? Untuk membentuk ayat majmuk. Bagus. Kita lihat ayat majmuknya. Kakak membeli hadiah untuk diberikan kepada ibunya. Di sini Cikgu Afan hanya menggunakan satu sahaja maklumat, iaitu hadiah. Tadi ada dua kan perkataan hadiah dalam ayat tunggal satu dan ayat tunggal yang kedua. Ada hadiah. Jadi di sini Cikgu Afan gunakan satu sahaja hadiah tersebut. Yang lagi satu Cikgu Afan gugurkan, buanglah. Seterusnya kita lihat bilangan yang ketiga, ayat tunggal yang pertama, Burhan pulang dari sekolah. Ayat tunggal kedua, Burhan singgah di kedai. Kedua-dua ayat ini adanya maklumat ataupun perkataan yang sama, iaitu Burhan. Oleh itu, kedua-dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung iaitu lalu. Maka membentuk ayat majmuknya di sebelah kanan itu ya murid-murid. Burhan pulang dari sekolah lalu singgah di kedai. Jadi di sini Cikgu Afan hanya menggunakan satu sahaja maklumat ataupun perkataan Burhan. Cikgu Afan tidak mengulang perkataan Burhan tadilah, maksudnya guna satulah, tak boleh guna Burhan. Jadi guna satu sahaja. Okey, murid-murid faham? Seterusnya bilangan yang keempat, ayat tunggal yang pertama, Siti menjelaskan. Ayat tunggal yang kedua, Siti terjatuh dari basikal pada pagi tadi. Jadi di sini kedua-dua ayat ini menggunakan perkataan yang sama, iaitu Siti. Dan adanya penggunaan kata hubung bahawa. Oleh itu kita lihat ayat majmuknya yang dibentuk dengan penggunaan kata hubung bahawa di situ. Siti menjelaskan bahawa dia terjatuh dari basikal pada pagi tadi. Jadi di sini Cikgu Afan hanya menggunakan satu maklumat sahaja, iaitu Siti. Dan bahawa dia di sini Cikgu Afan menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu dia. Oleh itu diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara pembentukan ayat
majmuk dengan menggunakan kata hubung dengan sebaiknya. Seterusnya, sila baca ayat tunggal dan ayat majmuk di sebelah ini. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama membaca maklumat iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk yang telah disediakan dalam buku teks. Sejak pagi, Ibu Farisha masih mencari sebatang jarum yang terjatuh di atas permaidani. Farisha membantu ibunya. Kita lihat gambar yang pertama itu menunjukkan Puan Faizah iaitu ibu kepada Farisha yang sedang mencari-cari apa? Ya, mencari-cari jarum yang tercicir. Oleh itu, kita lihat ayat yang pertama, Puan Faizah mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Itu ayat tunggal yang pertama. Kita lihat ayat tunggal yang kedua. Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Itu ayat tunggal yang kedua. Dan untuk pengetahuan murid-murid, kedua-dua ayat ini akan menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Okey, dalam kurungan itulah murid-murid lihat di situ dan. Oleh itu, kedua-dua ayat ini membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan. Kita lihat di bawah itu, ayat majmuk perluasan subjek. Kita lihat di situ. Puan Faizah dan Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Itu ayat majmuk. Ayat majmuk ini telah pun menggunakan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Faham ya murid-murid? Seterusnya di sini kita lihat gambar yang kedua itu menunjukkan Puan Faizah masih lagi mencari-cari jarumnya. Kita lihat ayat yang pertama di situ, Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu. Itu ayat tunggal yang pertama. Bagus. Kita lihat ayat tunggal yang kedua. Puan Faizah mencari jarum itu dengan kanta pembesar. Okey, murid-murid, itu ayat tunggal kedua. Dan untuk membentuk ayat majmuk, kedua-dua ayat tunggal ini dihubungkan dengan menggunakan kata hubung walaupun di situ, iaitu kata hubung gabungan walaupun. Oleh itu, kita lihat ayat majmuk perluasan predikat di bawah itu. Puan Faizah masih gagal menjumpai jarum itu walaupun beliau mencarinya dengan kanta pembesar. Di sini dapatlah kita lihat Puan Faizah digunakan, iaitu perkataan Puan Faizah itu digunakan satu sahaja, tidak ada pengulangan Puan Faizah seperti yang Cikgu Afan jelaskan tadi kan. Maksud di sini kita gugurkan salah satu perkataan yang sama ataupun maklumat yang sama iaitu Puan Faizah. Jadi kita gunakan satu saja Puan Faizah dan di sini adanya penggunaan beliau iaitu kata ganti nama diri yang ketiga. Beliau ini menggantikan Puan Faizah. Maksudnya kita tidak perlu mengulang semula Puan Faizah. Faham ya murid-murid? Mudah sahaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membentuk ayat majmuk daripada ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung yang dinyatakan. Oleh itu kita lihat gambar yang ketiga ini menunjukkan Farisha yang sedang teringat sesuatu iaitu magnet.
Oleh itu kita lihat ayat tunggal yang pertama. Farisha teringat akan manfaat kuasa magnet. Ayat tunggal yang kedua. Farisha baru belajar tentang magnet. Dan disediakan di situ kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Iaitu Cikgu Afan sudah letakkan dalam kurungan yang tersebut. Oleh itu, kita mahu membentuk ayat majmuk dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung pancangan relatif. Oleh itu kita lihat ayat majmuk yang telah Cikgu Afan bentukkan di situ. Oh ya, sebelum itu murid-murid perlu ingat. Perlu ingat apa? Perlu ingat bagi membentuk ayat majmuk mestilah menggugurkan maklumat ataupun perkataan yang sama. Apakah maklumat ataupun perkataan yang sama di situ murid-murid? Ya, iaitu Farisha. Farisha dalam ayat tunggal pertama ada, dalam ayat tunggal yang kedua Farisha pun ada. Jadi di sini kita perlu menggugurkan ataupun membuang salah satu. Oleh itu kita lihat ayat majmuknya. Farisha teringat akan manfaat kuasa magnet yang dia baru belajar tentang magnet. Di sini Cikgu Afan telah pun menggugurkan salah satu Farisha. Kan di sini seperti yang Cikgu Afan ajar sebelum ini, mestilah kita gugurkan salah satu maklumat yang sama. Jadi di sini Cikgu Afan menekankan Farisha untuk membentuk ayat majmuk. Seterusnya kita lihat gambar yang keempat menunjukkan sebuah kereta kawalan jauh yang dilekatkan dengan magnet. Oleh itu kita lihat ayat tunggal yang pertama. Farisha menjelaskan sesuatu. Ayat tunggal kedua. Jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Itu ayat tunggal kedua murid-murid. Dan disediakan di situ kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa, yang Cikgu Afan sudah letakkan di situ dalam bentuk kurungan lah. Maka kita mahu membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kedua-dua ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa. Maka membentuk, kita lihat ayat di bawah itu ya murid-murid. Farisha menjelaskan sesuatu bahawa jarum itu boleh dijumpai dengan menggunakan magnet yang dilekatkan pada kereta kawalan jauh. Maka di sini dapatlah kita perhatikan adanya penggunaan kata hubung pancangan komplement bahawa dalam ayat majmuk tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara untuk membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang disediakan dengan menggunakan kata hubung. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid diminta untuk membentuk ataupun menulis ayat majmuk dengan menggunakan ayat tunggal yang Cikgu Afan sudah sediakan di situ, iaitu ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua. Oleh itu kita lihatlah contoh ataupun penjelasan yang Cikgu Afan jelaskan di sini, iaitu bilangan yang pertama, ayat tunggal yang pertama di situ, Puan Faizah berada di ruang tamu. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Farisha berada di ruang tamu. Cuba murid-murid perhatikan bagi kedua-dua ayat tunggal ini. Apakah maklumat yang sama? Bagus. Maklumat yang sama, iaitu berada di ruang tamu. Maka kita mahu membentuk ayat majmuk, mestilah kita buat apa?
Bagus, perlu menggugurkan ataupun membuang salah satu maklumat yang sama, iaitu berada di ruang tamu. Dan murid-murid, hasilkanlah ayat majmuk dengan menggunakan ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal kedua yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan, iaitu dan. Jadi di sini, kalaulah murid tidak faham lagi, murid perlu rujuk semula slide aktiviti yang pertama tadi yang juga Afan ajarkan kan dalam jadual tersebut. Seterusnya kita lihat bilangan yang kedua, iaitu ayat tunggal yang pertama, Puan Faizah mencari jarum. Ayat tunggal kedua, Puan Faizah mengelakkan orang lain tercucuk jarum. Jadi di sini, apakah maklumat yang kita mahu tekankan ataupun kita mahu utamakan, dan maklumat tersebut sama sama dengan ayat tunggal satu dan juga ayat tunggal kedua. Apakah maklumat yang sama di sini? Bagus, iaitu Puan Faizah. Puan Faizah ini maklumat yang sama dan kita mahu tekankan maklumat inilah dalam penulisan ayat majmuk. Maka di sini, seperti yang Cikgu Afan ajar sebelum ini, kalaulah adanya maklumat yang sama dalam ayat tunggal satu dan ayat tunggal kedua, kita perlu buat apa? Kita perlu gugurkan salah satu maklumat yang sama tersebut. Dan di sini adanya penggunaan kata hubung. Kata hubung apa? Kata hubung pancangan keterangan di sini, iaitu bagi. Maka murid, tulislah ayat majmuk dengan menggunakan kedua-dua ayat tunggal tersebut yang dihubungkan dengan kata hubung pancangan keterangan bagi di situ. Mudah kan? Kalau tak faham, rujuk semula slide aktiviti yang pertama tadi. Seterusnya, bilangan yang ketiga, Puan Faizah menjelaskan kepada Farisha. Ayat tunggal yang kedua, Puan Faizah tercicir jarumnya di ruang tamu. Maka di sini kita mahu membentuk ayat majmuk. Oleh itu, caranya bagaimana? Bagus, murid masih ingat lagi, kita mestilah gugurkan ataupun buang salah satu maklumat yang sama, iaitu Puan Faizah, dan hubungkanlah kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa. Mudah kan? Seterusnya, kita lihat bilangan yang keempat, ayat tunggal yang pertama, Farisha menggunakan kereta kawalan jauh. Seterusnya, ayat tunggal yang kedua, Farisha mencari jarum. Oleh itu, kita mahu membentuk ayat majmuk. Seperti biasa, Cikgu Afan sudah ajar. Kita mahu membentuk ayat majmuk. Oleh itu, kita mestilah gugurkan ataupun buang salah satu maklumat yang apa? Yang sama dalam kedua-dua ayat tunggal, iaitu apakah maklumat yang sama? Bagus, iaitu Farisha yang Cikgu Afan sudah warnakan dengan warna merah di situ. Maka bermurid, gabungkanlah kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan apa? Bagus, menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu untuk. Kalau tak faham, rujuklah slide aktiviti yang pertama. Seterusnya kita lihat bilangan yang kelima, ayat tunggal yang pertama, jarum itu. Ayat tunggal kedua, jarum dicarinya sudah dijumpai. Oleh itu kita lihat kedua-dua ayat ini, dua ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua, ada tak maklumat yang sama di sini? Bagus, maklumat yang sama, iaitu jarum. Maka untuk kita membuat ayat majmuk, kita perlu buat apa? Bagus, kita perlu gugurkan atau membuang salah satu maklumat yang sama di situ, iaitu jarum. Maka di sini kita perlu gabungkan kedua-dua ayat, iaitu ayat tunggal pertama dan ayat tunggal kedua dengan menggunakan apa? Bagus, dengan menggunakan kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Dan kalaulah murid tak faham,
Seperti biasa, rujuklah slide aktiviti yang pertama tadi ataupun slide aktiviti yang kedua tadi yang telah Cikgu Afan membentuk ayat majmuk dengan menggunakan ayat tunggal. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.